Tiba-tiba suami nak kahwin lagi, haram. Haram terus. Siapa yang bagi hukum haram? Penasihat utama, isteri. Lain kalau mahkamah mengatakan, kebanyakan keluar hukum dulu sebelum hakim keluarkan. Tetapi kenapa manusia bergaduh? Kerana tidak selesai usulnya. Tidak nampak susur jalur. Sebagai contoh tadi, dalam bab rupanya yang besarnya adalah bab akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para tetamu-tetamu Allah yang dijemput khas oleh Allah untuk hadir ke rumahnya ini. Hanya semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita benar-benar memuji Allah SWT yang telah menjadikan seluruh alam ini dalam keadaan yang kita benar-benar puji Allah SWT dengan kesedaran yang nyata akan kesempurnaan kejadian setiap perkara yang Allah jadikan dalam alam semesta ini. Sebab itulah disebut dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alam, seluruh alam. Jadi dalam konteks kita memuji Allah SWT ini, bila kata seluruh alam, bermakna tidak terlepaslah juga dengan alam diri kita. Alam manusia ni tuan-tuan. Alam kehidupan kita, alam rumah tangga, alam perniagaan, yang mana sukar untuk kita menyatukan semuanya ataupun kita nak mentauhidkan kehidupan ini. Sebab yang memuji Allah Ta'ala ni pasti orang yang bertauhid, beriman. Sebab pasti memuji itu dengan mengenal. Mana mungkin nak memuji tapi tidak mengenal. Sebab itulah dimulakan dengan subhanallah, tasbih. Maha suci Allah. Apa maknanya? Mengenal. Yang mana subhanallah itu tiada satu pun kecacatan walau sebesar zarah. Bila sebut Allah saja, sempurna. Sebagaimana kisah Isra wal Mi'raj, baginda Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dalam keadaan yang waktu itu dengan keadaan yang tiada apa pun teknologi. Tak ada apa pun. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar saja Allah, lebih pada itu aku percaya. Tak ada satu kecacatan, tuan-tuan. Tak ada satu pun. Yang ini kita nak tanamkan dalam diri kita ni, benar-benar puji Allah. Supaya kita benar-benar bersyukur. Sebab lafaz hamdalah ni dikaitkan dengan syukur. Yang bersyukur itu pasti mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kita ni tuan-tuan, dalam banyak-banyak kita ramai-ramai menitir di bibir kita ni Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi belum pasti kita ni benar-benar bersyukur. Sebab apa? Allah yang kata, qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Allah. Ini kes berat, tuan-tuan. Sebab lawan kepada syukur kufur. Kufur ini penyakit hati yang mana pasti kena neraka. Kalau penyakit biologi ni, tuan-tuan, kafarah dosa silap hari bulan masuk syurga. Kafarah dosa tu penyakit biologi, yang penyakit badan. Sebab tu memang takdir Allah jadikan sakit sihat ni. Ya, ramai kata seronok dengan sihat. Tapi rupanya sihat tu banyak dosa. Bila sihat dia bermaksiat. Rupanya sakit ni sedih bagi setengah orang. Tapi walhal yang sakit itulah banyak pahala. Jadi bila sakit banyak pahala, nak sedih ke nak suka? Agaknya lah. Patutnya tak? Sebabnya pastinya dosa dan pahala yang menderita. Sakit, sihat, adatnya nampak bahagia, nampak adat. Tapi sebenarnya yang merana tu adalah dosa. Sebab tu ada orang yang sakit, diangkat dosanya, digantikan pahala, walaupun adatnya sakit,
tapi hatinya lapang, maka keadaan sakit tidak menyakitkan bagi dia. Ini maka aulia lah, orang-orang terpilih, tuan-tuan. Begitu. Jadi maknanya kita nak belajar bagaimana mentauhidkan kehidupan dengan benar-benar puji Allah dalam susah dan senang semua alam. Dan ini tidak akan tercapai maksud dengan kita mentauhidkan kehidupan ini dengan kembali kepada melihat dengan Allah. Itu melihat dengan Allah, tuan. Yakni melihat dengan kesempurnaannya. Menyambung kajian Pusat 64 ni, kita berhentikan 64, saya ulang balik kajian kita ni, merajaah. Masih dalam bab kasih sayang itu hanya daripada Allah SWT. Kasih sayang hanya ada pada Allah. Dalam bab, kalau dalam bab ni munakahat, nikah. Adapun kita membincangkan bab ta'adud, poligami, bilang-bilang. Adapun ta'adud ni berbilang-bilang. Yakni memang tu sifat manusia ni berbilang-bilang, tuan-tuan. Sifat manusia tiada yang tunggal. Tiada dia boleh klaim dialah yang pertama. Tidak boleh pakai sifat itu. Sifat salbiah tu kalau syarah dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Antara sifat yang tidak boleh manusia mengaku adalah dia yang pertama. Tak boleh. Huwa awal, huwa akhir. Ini sifat Allah SWT. Kekuasaannya. Dialah yang pertama tanpa ada permulaan. Dialah yang terakhir tanpa ada pengakhiran. Kita di mana? Di antaranya. Tengah-tengah ada kita. Sebab kita tidak boleh berdiri sendiri. Baik. Jadi memang kalau kita lihat dalam perbahasan ini, berbilang-bilang itu manusia. Yang tunggal itu Allah Azza wa Jalla. Tapi nak rasa kita ini berbilang-bilang, ini yang penyakitnya sebab bila melihat dengan kebendaan, ini benda ini membawa kita kepada untuk menguasai. Sebab itu kalau lihat sesiapa yang ada kelebihan kepada keduniaan dalam konteks kebendaan, pasti dia nak pilih yang limited edition. Dia je ada. Dia hati-hati, tuan. Dia je ada. Tu dia. Tapi Allah buat, tuan-tuan, tak boleh. Kita je ada. Sehebat-hebat orang, tuan-tuan, dalam bab suara lah, suara. Bab suara ni, mana ada boleh buat-buat tak? Kalau muka mungkinlah boleh. Walaupun haram pergi buat muka kan. Ni nak tiru suara ni. Tapi ada juga yang mirip suara. Dah banyak dah kita dengar duplicate suara ni. Macam suara arwah Tan Sri Pramli pun ada. Kita dok faham, katalah ni kita ambil perempuannya suara Siti Nurhaliza contoh. Oh, dialah nombor satu. Tengok lelaki ada suara macam dia. Hai, pening kita. Budak tu lelaki, sekali dia nyanyi, suara macam Siti Nurhaliza. Siapa kata dia mendabik dada? Dialah yang tak boleh. Dan ini kalau nak lihat perkara ni tak berlaku dengan dipanggil apa? Kita nampak biasa je. Limited edition ni. Barang-barang dia je ada. Tapi yang paling bahaya dalam rumah tangga. Sebab tu perbahasan ini kita bawa kan tuan-tuan dalam perbahasan hakikat kehidupan ni. Dalam rumah tangga tanpa sedar, saya namakan dia panggil akidah songsang. Tanpa sedar, perempuan terutamanya khusus, khususan. Orang perempuan dia akan mengaku dia je. Dia je yang pertama. Ni yang berlaku. Sebab itulah keluarnya istilah saya tak sanggup diduakan. Ini perbahasan syarah ta'adud, tuan. Kalau bab fikih ni kita boleh bincang. Bab fikih ni bab nikah lah sepatutnya. Dan dalam bab munakahat fikih dari sudut nafkah semua, dan kita dipanggil ada khilafiahnya. Ada kaedahnya kalau dalam bab nafkah. Termaktub kepada kemampuan suami. Dia tak ada had berapa. Tapi kenapa isu ni tidak boleh diselesaikan? Kerana kita tidak selesaikan isu pokok, usuluddin. Tuan-tuan, sedangnya mahmulkan Allah Ta'ala, apa pun cabang agama, kalau tidak bermula selesaikan usulnya, maka cabang itu akan menghancurkan dia. Orang kalau bergaduh bab furuk ni, tuan-tuan, bermaksud dia tidak selesai bab usul. Itu dia. Kalau dia bergaduh bab furuk, bertikam lidah, bergaduh-gaduh bab furuk, pecahan, bab cabang, yang mana sepatutnya tidak perlu diperdebatkan. Sebab ada pandangan dan pendapat. Tidak bolehlah sehingga takfiri, mengkafirkan. Lagi tidak boleh.
Sebab setiap keadaan tu ada pelaksanaan. Contoh dalam bab nikah. Ada hukum. Dia bukan tiba-tiba wajib. Tidak, dia mengubah. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram, boleh jadi wajib. Tiba-tiba suami nak kahwin lagi, haram. Haram terus. Siapa yang bagi hukum haram? Penasihat utama, isteri. Lain kalau mahkamah mengatakan, kebanyakan keluar hukum dulu sebelum hakim keluarkan. Sebab tu kalau bab kahwin ni, dia bukan benda yang perlu dipergaduhkan sebenarnya. Sebab hukum dia boleh jadi haram, boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi sunat. Tetapi kenapa manusia bergaduh? Kerana tidak selesai usulnya. Tidak nampak susur jalur. Sebagai contoh tadi. Dalam bab rupanya yang besarnya adalah bab akidah. Bab nikah ni bab akidah, tuan-tuan. Wallahi. Dia bukannya bab yang kita nampak, tak apa, pandai-pandailah. Setiap rumah tangga pandai-pandailah. Kahwin nanti pandai-pandailah. Dah, rupanya dia melibatkan akidah. Sebab melibatkan takdir. Bila takdir ni rukun iman. Bila kata rukun iman, dia kenalah benar-benar beriman. Maka Allah nak uji dia ni benar-benar beriman ke tidak, kenal Allah ke tidak, maka dia ujilah perkahwinan itu. Maka berubahnya umat seseorang itu bila perkahwinan berlaku dalam hidup nikah. Maka di situlah akan menguji dia. Soal rezeki, soal kasih sayang, macam-macam soal. Soal masa depan. Sehinggalah dinyatakan bahawa memang isteri, anak ni fitnah. Fitnah tentang apa, tuan-tuan? Sebab dia akan mengguncang isu usul. Sebagai pemimpin, yakni lelaki, qawwam mu'alan nisa, yang sepatutnya memimpin ahlinya, dijauhkan daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang mana api neraka ni tersedia bagi orang yang confirm dia akan makan adalah orang yang fasik, syirik. Dan yang ini sepatutnya agenda mempertahankan, menjauhkan ahli keluarga pada api neraka. Dengan isu akidah. Berapa ramai hari ini sebagai contoh, tuan-tuan, bab anak saja, isu rezeki, tak yakin dengan rezeki. Bercatur dia. Catur dalam bab kesihatan, ala kulli hal, ada hukum fikihnya. Tapi yang lebih bimbang adalah isu rezeki. Sehingga ada keluar pula data seorang anak nak membesarkan sampai sehinggalah universiti. Ini saya pergi ceramah kat satu bank, tuan. Pegawai agama ada suatu bank tu, ada pegawai agama dia pagi saya ceramah. Dan pegawai agama ni merangkap konsultan juga di situ. Psikologinya konsultan, dilantik bukan sekadar imam tapi boleh lagi. Ada beberapa yang bertanya kepada imam itu soal anak. Ustaz, dia jadi depres. Sebab keluar satu statement, seorang anak untuk dibesarkan kurang-kurang kena ada 100 ke 200 ribu. Dia jadi stres. Betul imam bertanya. Ini ilham ni, hebat orang beriman. Biasanya tuan jadi sampai macam ni, mak dulu besarkan ada 100 ribu. Diam terus. Iyalah. Mak kita dulu tak ada nak buat berapa kena ada duit nak besar sampai jadi orang sepagi hari. Nampak? Orang dulu-dulu, tuan-tuan, kalau ikut susah nak pakai kerja, susah lagi orang dulu. Zaman sekarang kerja apa? Celik mata je, ada kerja. Dulu dengan transport susah. Dengan macam-macam isu. Macam-macam, tuan-tuan. Kekangannya. Susah. Tapi anak Allah ramai. Alhamdulillah. 1 batalion. Dia kan. Isu rezeki kacau. Isu kasih sayang kacau. Isu ilmu pendidikan contoh sama juga. Belajar nanti. Dan semua berlaku dalam rumah tangga, tuan. Anak-anak tidak besar nak jadi apa? Apa yang menyamin dia? Mewariskan kita dia Allah dan Rasul atau mewariskan kita dengan apa? Nah, ini semua. Sebab itu dalam rumah tangga dibincangkan sebenarnya banyak isu akidah sebenarnya. Dan kerosakan itu akan berlaku dalam rumah tangga. Dan rosaknya institusi rumah tangga itu apabila ketuanya dan juga suami isteri itu goncang akidah. Ini yang paling bahaya. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini, tuan-tuan. Allah berfirman yang bermaksud dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya. Ini dalil kalau bertanya, Ustaz, kenapa bab nikah itu disyarah dengan akidah?
Kalau dalam perbahasan ni. Sebab ayat ini dimulakan dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tuan-tuan kena ingat ayat ni. Mungkin ada nak kahwinkan anak ke, cucu ke, ataupun yang nak kahwin lagi ke, sendiri yang nak kahwin. Kan? Mula-mula depan ayat tu, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya. Bukan tanda-tanda dah jatuh cinta. Bukan tanda-tanda dari mata turun ke hati. Bukan tanda-tanda, ini tanda-tanda kemanusiaan. Rumah tangga, tanda-tanda kuasa Allah. Yang mana Allah sambung lagi, kekuasaannya, rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu. Ini lagi jelas. Wahai kaum lelaki, Allah bagi tahu. Isteri-isteri kamu. Azwaja, jamak terus tuan-tuan. Daripada diri kita ini, akan keluar azwaja. Ini kadang-kadang, saya tak tahu kenapa isu ni boleh dijadikan perdebatan besar. Sebab apa? Sebab dia tak belajar. Itu je. Nanti ustaz tak adil sebab tak belajar lah, tak ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu akidah gagal. Tuan-tuan, ilmu akidah gagal, tak usah cerita ilmu lain. Kalau akidah tu gagal, yang pecahan tu nak sangkut kat apa? Nah, ini isunya. Apa-apa je tak cerita bab agihan duit. Apa-apa je cerita bab berencana sehari ke sana. Isu iman tak cerita pun. Sedangkan yang utamanya iman. Ini Allah bagi tahu. Yang ini Allah jadikan lelaki isteri-isteri dari jenis kamu. Ni. Ini kata kunci. Dari jenis kita, tuan, kalau jenis panah baran dapat panah baran. Memang jenis kita dah. Takkan Allah buat kezaliman, tuan. Sebab tu kadang-kadang saya cakap, tak ada lagi orang berkahwin dengan orang yang dia tak suka. Ya adalah ustaz. Ya. Ada jumpa masa Tok Kadi tu bagi tahu, saya tak suka kat dia ni sebab tu saya kahwin. Paling kuat pun dia tersipu-sipu. Kira jalan lah. Tok Kadi katanya. Lambat laun suka lah tu. Maknanya ada sukanya. Tak ada lagi lah katanya kahwin sebab saya tak suka ni, saya kahwin ni Tok Kadi ni. Lepas tu Tok Kadi kata, kalau kamu tak suka tak apa, saya suka tak. Pening, Tok Kadi suka. Ambil alih. Letih. Memang tak ada lagi. Maknanya bila dari diri dia ada part atau bahagian atau dalam kehidupan dia akan yang melengkapi. Kata Allah, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Tapi ini semuanya tuan-tuan mesti dimulakan dengan tanda-tanda kuasa Allah. Tu dia. Kalaulah rumah tangga tu tidak mulakan dengan kuasa Allah, retak nanti belah. Tu je. Tak nampak tanda. Yang nampak tanda je tanda kerosakan. Tanda kekuasaan tak nampak. Allah bagi peluang subsidi, mula-mula kahwin, bagilah suka. Subsidi tu. Suka. Pergi sana sini, melancong sana, melancong sini, melencong sana. Tak ngaji lagi bagi dah. Sebab tak tahu dah. Dah kahwin sibuk pula cari harta, besar rumah, anak pula. Tak mendalami lagi akidah. Okey, tak apa. Satu masa Allah buat suasana tidak selesa. Sebab Allah kata supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan lagi dalilnya. Dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Allah jadikan perasaan kasih sayang itu belas kasihan, bukannya kita jadi sendiri. Tidak, tuan-tuan. Dan bila Allah yang jadikan, sesungguhnya kata Allah, yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Itu dia. Maknanya kita tengok di sini, benarlah perbahasan munakahat ini wajar dibahaskan dalam perbahasan akidah. Kerana pada ayat Ar-Rum ayat 21 ini dimulakan dengan tanda kekuasaan Allah. Khair. Maka kita pun lihat perbincangan yang panjang lebar. Apa tandanya? Tandanya itu adalah bahawa kasih sayang itu Allah jadikan pada suami untuk ingat Allah. Itu tanda tu. Contoh. Tanda kita bawa IC, bawa lesen, tuan-tuan. Bawa lesen, bawa IC. Tanda apa? Tanda kita ingat polis sebenarnya. Betul tak? Bukan ingat lesen. Kalau kita ingat lesen, kita tinggal lesen ada kat rumah. Tapi polis bawa lesen. Dah tanda ingat sesuatu mesti ada tanda dia.
Bawa IC, bawa lesen, bawa rotek. Selesai. Saya cari Roblox tu. Mana Roblox? Mana Roblox? Bawa Roblox turun. Tak cek ke? Tak mentang ada semua. Satu ketika tak ada semua. Poli cek. IC, lesen, rotek. Ada. Kat mana? Dalam ingatan saya. Katanya. Sudah. Katanya. Ke dalam. Katanya. Tak kira. Nampak? Mesti ada sesuatu. Bila Allah kata tanda. Jadi orang bertanya, Ustaz, saya kahwin ni sebab apa ya? Sebab Allah nak bagi tanda kuasa Allah. Adanya makhluk. Kalau kita kaji akidah balik. Adanya alam menyatakan Allah yang maha ada. Bukannya alam yang ada. Tertipu kita tuan-tuan. Tengok alam ada. Tengok alam ada. Tengok alam ada. Lalas alam yang ada Allah tak ada. Tengok diri ada. Tengok diri ada. Ni sifat 21 ni yang nombor 1. Wujud. Tengok diri ada. Tengok diri ada. Tengok diri ada. Jelas sekali yang ada aku. Mata melihat. Mata melihat. Mata melihat. Last sekali melihat mata. Mana Allah? Sifat mata buta. Sifat telinga pekak. Sifat mulut bisu. Di mana saat melihat ingat Allah? Sipinya manusia. Sebab tu Nabi doa tuan-tuan. Siapa dalam ni? Saya sendiri. Kalaulah dia kata dia boleh ingat Allah. Saya tabik spring. Saya angkat 2 kali ni. Saya akan. Sebab Nabi pun doa minta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah minta tolong kat Nabi. Tolong. Nabi minta tolong kat Allah. Minta bagi tolong ingat. Sebab manusia ni lupa. Lupa adanya suami. Bukan nak minta macam-macam. Sebab tu antara isteri yang solehah itu bukannya meminta. Tapi menerima. Ini belum apa-apa lagi minta. Abang ingat tanggungjawab abang. Amboi, ingatkan tu. Dia menerima seadanya. Tugas suami juga. Bukan juga meminta-minta. Kalau ikut hak sebagai suami. Besar lagi hak suami atas hak isteri. Kalau kata berjumpa dengan Ya Arif. Ya Arif, suami saya tak tunaikan hak. Suami pun steady. Dia. Kali ada apa-apa untuk pertahankan? Ada. Saya nak tuntut hak taat saya. Pening. Saya nak tuntut hak taat atas isteri saya ni. Pening isteri nak bayar macam mana hak taat. Kalau hak atas suami tuan-tuan. Dari segi nafkah, makan minum, pakai, kasih sayang. Kita boleh cover lagi. Kalau suami minta hak taat, nak bayar macam mana seorang isteri? Apa maksud taat? Bergerak tanpa izin tak boleh. Duduk. Duduk. Tapi laki suami lebih kurang tak? Kadang-kadang suami penin. Dia pula kena peras ugut dengan isteri. Tak tahu. Isteri saya minta macam-macam. Tak pening saya. Kamu dah minta dah atas isteri apa? Nak minta apa tak tahu. Punya baiknya suami. Suami tak tahu nak minta atas isteri apa. Satu nak minta kahwin lagi. Tu pun tak kerti nak minta. Tak tahu. Sebab apa suami isteri akan cakap. Suami ni mula keluar. Isteri-isteri yang tidak patut ini. Dia keluar semua hak-hak yang tidak ditunaikan. Sedangkan hak itu besar atas suami pada isteri. Nah, jadi maksudnya begini. Bukanlah adanya isteri itu kita boleh pergunakan dia. Nabi SAW pun tidak pergunakan isteri. Tak adalah kita ni sebagai suami. Parlimen Gunung Berantai ke. Abang suami kamu tahu tak? Tak ada juga. Nabi pun tak ajar gitu. Padahal hak atas suami itu besar. Tapi kita melepaskan, dia panggil tanzul hak. Melepaskan hak, tak apalah lebih kurang lah. Dengan harapan isteri pun lebih kurang. Itu panggil toleransi. Sebab kalau masing-masing nak menuntut hak, silat-silat tak terbawa nanti. Jadi kewujudan sesama insan ini, adakah kita nak berebut hak, tuntut hak? Sepatutnya masing-masing menunaikan hak. Selesai masalah. Apa haknya? Hak kasih sayang yang ada pada dirinya mula-mula. Kahwin ni tuan-tuan, mula-mula ni. Macam ulang kaji perkahwinan lah. Ulang kaji. Tak apalah, ada makrifat di situ. Ada makrifat di situ. Sebab bila ada kasih sayang ni, sebab kadang-kadang tuan-tuan, sebab dia akan ditanya, setiap perkara akan ditanya oleh Allah. Walaupun kita dah kahwin, mungkin dah lama 20 tahun, 30 tahun. Ditanya satu soalan, sebab apa kahwin? Pening nak jawab. Sebab apa kahwin? Macam mana nak jawab kalau Allah tanya?
Sunnah Rasulullah, ya. Sunnah Rasulullah tu apa sunnah yang terbesar? Rasulullah sunnah terbesar, ingat Allah. Memang asbab kahwin tu sunnah Rasulullah, nikah as-sunnah. Nikah tu sunnah, nikah lagi sunnah. Sebab nikah lagi pun nikah juga. Bukan nama. Ada tulis dekat nikah lagi, tak ada nikah je. Dekat borang bawah, kali kedua. Tu je. Qadi pun syarat sama. Tak ada ni nikah kali kedua, shortcut. Syarat semua sama. Apakah sunnah Nabi yang terbesar? Ingat Allah. Soal, time kahwin ingat Allah tidak? Apa bukti tak ingat Allah? Bergaduh. Tu je. Tidak duduk pergaduhan kalau ketika diingat Allah. Sebab ingat Allah tu tenang. Mana ada orang tenang bergaduh? Saya bergaduh ni, abang tengah tenang ni. Tengah ingat Allah ni bergaduh ni. Tak ada, tuan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah hati tenang. Ingat kasih sayang Allah. Ya Allah, adanya isteri aku sebagai tanda kasih sayang engkau pada aku. Nak cakap macam-macam atas isteri? Tak ada. Isteri pun adanya suami sebagai tanda kasih sayang engkau pada aku. Tapi manusia tidak mengenal kasih sayang rupanya. Dia lebih mengenal suami. Tu dia. Ni kata makrifat ni tuan. Hakikat dululah. Makrifat ni itu kesimpulan dia. Dalam perbahasan ni hakikatnya adalah apa maksud tu. Suami isteri ni apa maksud? Syariat kahwin. Hakikatnya tadi Jatuh Haji cakap syariat kahwin tu kenapa? Sunnah. Tu syariat. Syariat mesti ikut sunnah. Kemudian kenapa ikut sunnah? Kerana padanya itu ingat Allah. Kalau ingat Allah, tiada pergaduhan. Siapa yang berkata Nabi pun bergaduh, hati-hati. Itu kalam batil. Hati-hati. Sebab kita tak duduk waktu itu. Walaupun cerita ada. Tapi hati-hati. Sebab bila bergaduh, menggambarkan kita bergaduh. Cemburu menggambarkan bukan Nabi. Macam mana perempuan cemburu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika datang sifat cemburu pada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, tuan-tuan tahu macam mana Nabi handle? Kau apa dah? InsyaAllah lah. Nabi, bayangkan kita kahwin lagi, isteri kita meninggal. Kita punya ingat isteri kita ni sampai tersebut-sebut. Isteri baru kita ni, isteri muda ni cemburu. Kita pun cakap, okey, janji abang tak sebut dah. Betul tak? Nabi tidak. Kamu tahu siapa Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha? Kamu tahu? Cakap depan-depan tuan. Kamu tahu tak? Waktu tak ada siapa-siapa yang menerima, dialah orang yang pertama Malaysia. Kamu tahu tak? Cakap. Dan waktu itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha terus on the spot. Settle. Tak ada nak muncul 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Buat mogok, tak layan Nabi. Tak ada tuan. Maknanya rumah tangga yang dibina dengan Allah, itu tiada pergaduhan. Bawa pula cerita tentang, mesti semua umum cerita tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Isterinya pun bebel. Hati-hati. Riwayat itu hati-hati. Sebab bukan bergaduh. Bebel dengan bergaduh dua perkara berbeza tuan-tuan. Bebel ni, kita pun tak ada tempat itu. Jangan kita buat satu conclusion. Sayyidina Umar pun, Khattab pun bergaduh dengan isteri. Allahu Akbar. Sahabat Nabi. Tak boleh. Itu sebenarnya baby ni, bang penat bang baju tak basuh pun ni kan, rosak anak sana ni. Payahlah bang nak uruskan ini. Dia cerita hal-hal ahwal rumah tangga lah. Sayyidina Umar Khattab dengar lah. Ni tak, ni abang balik apa bang tahu? Kena marah. Tahu balik makan. Apa tahu? Marah suami. Lepas tu jadi trend lah tuan-tuan akhir zaman, isteri boleh marah suami. Saya cuba bawa pendekatan ni tuan-tuan untuk buka balik fitnah ni. Sebab saya tak tahu dalil mana mengatakan isteri boleh tinggi suara dengan suami. Saya tak tahu dalil mana pakai. Sebab apa? Sepatutnya bagaimana anak tidak boleh tinggi suara dengan mak, wala taqul lahuma uffin. Begitulah isteri tidak boleh tinggi suara dengan suami. Sebab ketika nikah, sebab apa? Suami, ayahnya kena nikahkan. Transfer wali. Bapak punya darjat tu ada kat suami. Bayangkan isteri tinggi suara dengan bapak di sini. Ibarat begitulah. Ini bahaya tuan-tuan. Ini satu perkara yang patut kita benteras. Sebab dosa derhaka ni, Allah bayar cash and carry.
anak deraka, isteri deraka. Dekat dunia dah Allah balas. Kita bimbang dengan apa-apa yang berlaku ni ada kaitan dengan isteri deraka, anak deraka. Ada satu kenyataan seorang ustaz ni, saya lupa nama. Dia kata, nak cari penzina dan peminum arak di setiap rumah susah. Tapi nak cari anak deraka dan isteri deraka dalam setiap rumah hampir mudah, katanya. Bayangkan tuan-tuan. Anak deraka siapa? Suami. Berapa ramai suami yang akan membelakangkan mak dia kerana isteri. Mak ini lagi, nak kena tanya isteri dulu. Contoh, bahaya. Ya, insyaAllah. Khair, bagi azan dulu, lepas tu kita buat kesimpulan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La hawla. Hayya 'alas salat. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah baraba zidana wa salatu wa ba'as maqamah innaka la tuhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang mulia Allah SWT. Khair. Kita buat kesimpulan. Baik, mari kita perkemaskan kembali kefahaman ni agar kita boleh sebarkan bantu-bantulah mana-mana yang sedang membina rumah tangga ataupun anak kita, siapa-siapa lah. Untuk kita firmkan balik, mantapkan balik, kukuhkan balik simpulan ni. Apa dia? Yang pertama, kita melihat perkahwinan ini semata-mata untuk menzahirkan kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Bukan untuk kita berkuasa atas pasangan kita atau merampas kuasa atau rebut kuasa. Ya, tunjuk kuasa. Tak ada. Allah saja yang berkuasa. Khair. Apakah kekuasaan itu? Kasih sayang. Ingat tuan-tuan, bagaimana hari ini kita melihat rumah tangga itu ada semuanya, tetapi tiada kasih sayang, tiada ertinya rumah tangga itu. Tapi jadi yang berkuasa itu apa? Kasih sayang. Ketika Allah tiupkan kasih sayang, tak ada semua pun okey dia. Kita tiada kasih sayang, ada semua pun tak ada ertinya. Jadi yang disebut di sini adalah kasih sayang mutlak milik Allah. Jadi perebutan kasih sayang, rampasan kasih sayang, beralih kasih sayang itu tidak berlaku sepatutnya. Kita hanya menterjemahkan kasih sayang Allah dengan menjaga isteri mengikut syarat yang telah ditentukan. Habis. Mentaati suami mengikut syarat yang telah ditentukan. Habis. Kerana sumber kasih sayang dari Allah. Yang kedua, kehidupan ini adalah semata-mata di bawah takluk kekuasaan Allah, menyatakan bahawa kita ini hanya sebagai manusia yang taat dan patuh kepada Allah. Surah Az-Zariyat 56. Itulah matlamatnya. Bab pasangan ini sekali, bulan lepas saya sentuh. Gagal berpasangan ini. Iblis gagal dalam pasangan. Tuan. Iblis.
Ketika dia seorang, dia champion. Ketika Allah jadikan Nabi Adam AS, dia meremehkan pasangan dia. Hati-hati. Meremehkan pasangan ni adalah dia nak takluk lah tu. Macam isteri contoh, meremehkan suami, adalah isu dia. Suami pun contoh, meremehkan isteri pun tidak boleh. Sebab dua-dua ini mutlak kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa. Jadi, meremehkan perhubungan, mana meremehkan jodohnya Allah dah tentukan. Okey, khair. Maka di sini, kalau kita faham, timbullah dua istilah yang ada sepatutnya dalam kehidupan kita dan kehidupan panggil berumah tangga ni, ini taat dan menyembah Allah. Ini untuk taat dan patuh kepada Allah semata-mata. Sebenarnya, jadi tandanya adalah mentaati suami. Itu sebagai tanda tu. Ada orang confused, dia tanya saya soalan, Ustaz, macam mana ya Ustaz? Sebab semua bila kita dah Allah, jadi suami ni untuk apa lagi? Itu maksudnya dia nak buang syariat tu. Ini sesat kalau macam tu, jangan. Tanda orang yang benar-benar bermakrifat atau faham hakikat pasti menjaga syariat. Orang yang benar-benar beriman pasti jaga solat. Dia tak ada iman makam tinggi, tak ada. Sebab Nabi SAW jaga solat. Nabi SAW ramai isteri. Makin kuat imannya, makin kemah syariatnya. Makin teliti penjagaannya. Makin halus perbincangan dia. Sepatutnya begitu. Bukan makin ambil mudah. Lantak. Allah kan ada. Pandai-pandailah minta ke Allah ni. Cakap kat isteri macam tu, jangan. Bang, nafkah bulan ni bang, dapur tak WhatsApp, doa ke Allah. Kita kan homeboy. Jangan begitu. Sebab Allah nak uji syariat itu, yakin tidak kita dengan Allah Ta'ala. Itu isteri wajib. Suami pun sama. Maka di situ, maka fahamlah di sini, segala yang berlaku itu, segalanya adalah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kata di kita kepada manusia yang tidak taat dan mempersoalkan takdir ini. Akan berlakunya kepincangan dalam kehidupan, kesakitan. Contoh iblis. Ada pasangan, Allah suruh satu je, sujud. Bukan suruh buat lain sebenarnya. Sujud ni adalah hormat. Bukan suruh bagi kuasa kamu kepada Nabi Adam AS. Tak ada, Allah tak suruh. Allah suruh hormat. Kemungkinan, sekiranya hormat, mungkin kuasa, mungkin tetap ke, wallahu alam. Tapi dia soal, kenapa nak hormat? Kenapa? Dia ni siapa? Jadi pada tanah, aku api, malah lebih parah, aku lagi mulia. Memang ini ujian berlaku tuan-tuan. Contoh, isteri nak taat suami, dia akan soal, kenapa saya nak taat? Dia soal. Seorang anak pula, kenapa saya nak jaga mak saya? Saya dah ada keluarga. Mula, abang-abang lain mana? Adik-adik lain mana? Dia soal macam tu. Memang ketaatan ujiannya berat. Sebab ganjarannya besar. Memanglah berat. Tapi Allah tidak beratkan, Allah tidak dera atau tidak susahkan. Khair. Jadi maknanya yang mempersoalkan itu akan datang kepincangan seperti iblis, dia persoal ketaatan itu. Yang ini kita tak nak mempersoalkan takdir itu. Sepatutnya kita nak menerima dan kita nak bagaimana nak menguruskan. Sekiranya Allah takdirkan ta'adud, uruskan, bukan persoalkan. Allah dah suruh nikah, uruskan, bukan persoalkan. Jadi ini kita nak mengelakkan daripada perkaranya. Habis 66. Dia panggil penyakit yang Allah berikan pada surah Al-Baqarah ayat 10 ni. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Yang mana dalam hati mereka ni, yakni orang-orang yang munafik. Ini munafik ni. Apa dia? Dia kata beriman kepada Allah, tapi bila Allah bagi syariat, dia menentang. Tu. Dan dia akan sakit dengan keadaan itu, maka Allah kata aku tambah lagi penyakit itu pada mereka dan beroleh azab seksa yang tidak terperi dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Dia berdusta tu sebab dia tak nak terima bahawa ini dari Allah. Dia dustakan, maka selagi mana dia dustakan perkara itu, lagi itulah dia akan sakit. Saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita akan sambung surah 66 ini dalam kita melihat satu cerita yang besar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala mengaitkan perbahasan tentang menduakan tuan-tuan. Ada cerita dia. Ada cerita dia. Khair, saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ni insya-Allah jadi asbab untuk dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kita ketaatan yang berpanjangan, istiqamah, dijauhkan daripada segala musibah dan bala
yang sedang berlaku hari ini tentang asbab kita taat malam ini, insya-Allah diangkat semua kesusahan, kesakitan, kepayahan dan dibuka ke pintu rahmat insya-Allah. Dan moga-moga dengan izin dan kekuasaannya membilik kita semua yang hadir pada malam ini yang menonton insya-Allah dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.